muslimun. Baik, terjemahan. Katakanlah, wahai orang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, itu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Taurat, dan Nabi Isa, Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dari mereka, sebagaimana yang kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani, membeza-bezakannya, dan kami semua adalah Islam, berserah diri tunduk taat kepada Allah semata-mata. Baik, ayat ini masuk ayat suruhan ke ayat larangan? Ayat bentuk suruhan ke ayat berbentuk larangan? Ayat suruhan ke larangan? Suruhan. Suruhan. Tentang mana yang ada suruhan tu? Katakanlah. 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 Ayat bentuk suruhan kerana di depan itu ada katakanlah. Baik. Okey. Maka ayat ini masuk dalam bahagian ayat suruhan kerana ia dimulai dengan katakanlah. Maka masuk dalam bahagian suruhan. Dalam teks Arabnya dia bermula dengan qulu. Ini teks Arabnya yang bermaksud katakanlah. Okey. Ayat yang ke-136 ini dia mirip dengan ayat yang ke-87 daripada surah Ali Imran, dari surah Ali Imran. Baik, sebelum tu kita melihat pada ayat ini dulu sebelum kita lihat pada ayat Ali Imran. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-136 ini, ia ada kaitan dengan ayat sebelum itu, ayat 135. Dan sudah tentu ada kaitan dengan ayat 137 dan juga ayat yang ke-138. Sebelum itu, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka mengatakan kepada orang Islam, kunu hudan au nasara. Jadilah kamu pemeluk agama Yahudi ataupun pemeluk agama Nasrani. Itu yang orang Yahudi dan juga Nasrani serukan kepada orang-orang Islam. Akan tetapi Allah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah wahai Muhammad, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu, bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid. Jawapan yang Allah minta Nabi Muhammad SAW jawabkan kepada orang Yahudi dan juga Nasrani apabila mereka meminta orang Islam untuk memeluk agama Yahudi dan juga Nasrani. Dengan melakukan yang demikian, nescaya mereka akan mendapat petunjuk. Maksudnya kalau masuk agama Yahudi dan juga Nasrani, maka akan dapat petunjuk. Baik, ayat ini mirip pada dengan surah ketiga, ayat 87. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 87 pada muka surat 87 ke sebentar. 61. Oh, 87. Oh, bukan. Sebentar. Ustaz. Ayat 84 Ustaz. 84. 84. Qul Page amanna billah 61. tu. 84. Depan 3 ayat 84 atas sekali. Okey, baik. Muka surat 61
surah yang ketiga ayat yang ke-84. Baik, kita nak baca. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada para nabi-nabi, iaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa, Isa dan sekalian para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri, yakni Islam. Lebih kurang tak ayat yang kita sedang tengok sekarang ni? Lebih kurang kan? Dia mirip kan? Baik, jadi kita akan tengok pada dua ayat ini. Dalam ayat ini menyebut bahawa kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, iaitulah Al-Quran. Dan kemudian wama unzila ila Ibrahim, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Ini semua anak beranak lah. Kan Nabi Ismail dia adalah anak kepada Nabi Ibrahim Salam. Aku dengar suara Jiyaya tu ahlan wa sahlan. Anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak dia anak kepada siapa? Anak kepada Nabi Ibrahim juga. Kan? Nabi Yakub anak kepada siapa? Nabi Isa. Anak kepada Nabi Ishak alaihissalam. Wal asbat. Apa yang dimasukkan dengan al asbat? Yang dimasukkan dengan al asbat adalah Nabi Yusuf dan juga adik-beradik dia. Anak Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub alaihissalam. Kan? Ada berapa semua orang? Ada 12 semua. Sebab kan dalam awal ayat tu kan Nabi Yusuf kata, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku tengok ada 11 kan, 11. 11 tu adik-beradik dia campur dengan dia jadilah 12 adik-beradik dia. Maka al-asbat dia adalah anak kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia digelar sebagai bapa, digelar sebagai siapa? Dah terkeluar pula jawapan. Digelar sebagai siapa? Digelar sebagai bapa. Dah cakap-cakap je lah kan. Digelar sebagai bapa kan, bapa kita semua. Sebab itu kita bacakan dalam doa tu, dalam ayat Quran pun sebut millata abina Ibrahim, kan? Kami di atas agama bapa kami, iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dia bapa apa? Nabi Ismail dia bapa apa? Nabi Ismail dia digelar sebagai apa tu? Saya tuliskan dalam bahasa Melayunya, Abu Al-Arab. Tulisan Arab dia Abul Arab. Apa maksudnya? Maksudnya lah bapa kepada orang-orang Arab. Sebab keturunan Arab asalnya daripada Nabi Ismail yang berada di Mekah itu kan. Berasal daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak, siapakah dia? Apa pada Yahudi? Bapa pada Yahudi. Lain daripada Yahudi, apa nama dia kita panggil dalam Quran? Selain daripada Yahudi kita panggil dia apa? Awal-awal Al-Baqarah. 5 panggilan je. Israel. Yakub yang Israel kan? Betul. Maka Ishak dia adalah Abu Israel lah. Sebab yang Israel tu anak dia. Kan? Yakub Bapa dia Israel adalah bapa. Okay.
Maka Nabi Ismail alaihissalam dipanggil sebagai Abul Arab, Nabi Isa alaihissalam Abu Israel. So anak dia Yakub itu gelaran dia Israel. Wal asba adalah kedua-dua anak dia. Dalam Al-Quran disebutkan wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama. Dan kami telah menjadikan bahagian untuk mereka 12 bahagian. Kesemuanya itu asbatan, anak-anak keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Wa ma utiya Musa wa Isa. Saya ada soalan ke tadi? Silakan. Kita tanya. Orang Israel ni keturunan Nabi Yakub ke Ustaz? Ya. Asal-asal keturunan yang Nabi. Jus sekarang ni. Ya, Yahudi dibawa sampai kepada Nabi Yakub alaihissalam, betul. Anak dia yang nama Yahuda tu kan? Kan Ya. ada anak yang nama Yahuda kan? Yang hingga dapat nama Yahudi ni. Adik-adik Nabi Yusuf kan ada nama Yahuda. Yahuda ni yang paling jahat kan? Wallahu alam, saya tak pasti tentang itu. Ikut isteri dia lah, Ustaz apa tu, Auni Muhammad. Ustaz Auni selalu sebut dia. Dia tunjukkan salah silah dia tu daripada Yahuda tu. Okey. Okeylah. Tu dah jadi Yahudi. Yahuda. Saya tak tahu. Kalau Yakuza saya tahulah. Itu memang jahat lah. Yakuza. Taklah. Tak. Ya. Tentang Yahuda saya tahu. Yakuza saya tahulah. Kalau tanya saya Yakuza, dia memang tahulah. Kita semua pun kenal, memang jahat lah. Semua Yahuda tu saya tak tahu. Saya tak tahu tentang itu. Saya dah tersilap. Mungkin kot Yakuza kot. Saya tak tahu bukan bermakna salah tau. Maknanya saya yang tak tahu, bukan maknanya salah. Tak. Maknanya saya tak tahu tentang itu. Takut pula saya kot saya salah. Ustaz, saya confused sikit ni pasal yang kaum Fir'aun tu kan Yahudi kan, yang itu nama Musa, ada sama kan dengan dia orang ni? Baik. Sama lah. Keturunan dia orang lah. Ya, betul. Yang berada dengan Bani Israel, yang berada dengan Nabi Musa alaihissalam, itu dia daripada jalur situlah. Daripada jalur Bani Israel ini, iaitu Yahudi ni. Gitu. Jadi Nabi Musa tu Yahudi, Ustaz? Israel. Sorry. Nabi Musa alaihissalam dia dalam jalur yang itulah. Bani Israel lah. Dalam kaum itu Bani Israel lah. Cuma sekarang ni bila kita sebut Yahudi tu bunyinya jahat lah kan. Israel ada yang baik. Itu yang tak boleh terima, Ustaz. Ya. Itu yang tak Kita tak boleh boleh nak terima sebab kita punya stigma sekarang kepada perkataan Yahudi tu buruk lah kan. Sebab memang yang orang sekarang yang buatkan namanya itu buruk. Bahkan bukan sekarang lah, bermula daripada mereka tak terima Nabi itu. Bahkan daripada waktu dengan Nabi Musa pun perangainya dah di situ dah buruk dah kan. Berlanjutan sehingga sampai Nabi dan berlanjutanlah sehingga sampai ke hari ini. Dia start Nabi Yusuf tu dia dah jahat dah. Start daripada situ. Awal-awalnya lah. Awal-awal dia dekat Nabi Yusuf tu dia dah jahat dah. Betul. Cuma baik kalau baik keturunan, maksudnya kumpulan yang kita kenal sebagai satu kaum, itu yang datang selepas-lepas anak beranak dia yang situlah. Cuma kita boleh sebut Yahudi ni kita rasa macam jahat lah kan, sebab ni sekarang lah, tapi asalnya mereka itulah dia keturunan dia lah. Keturunan dia itulah dia. Asalnya mereka Islam. Betul. Itulah faktanya, jalurnya. Maka di sini bermula sebut tentang Nabi Ibrahim, kemudian anak beranak di Abul Arab membawa yang membawa kepada jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ishak yang kedua-duanya jalurnya itu ramai para nabi yang berada di situ. Kira hebatlah dua-dua jalur ini daripada dua orang anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah sebutkan wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang kami berikan kepada Nabi Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang kami berikan kepada para nabi yang lain yang datangnya daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak bezakan antara satu sama yang lain. Semua nabi dan rasul ini kita tak membeza-bezakannya. Memang mereka ada kelebihan masing-masing yang Allah dah sebutkan, tetapi kita taklah membezakan nabi ini lagi hebat daripada nabi ini dan sebagainya. Tak, semua kita anggap nabi dan rasul itu tahapnya samalah, kecuali apa yang Al-Quran dan Nabi sebut. Nabi sebut berkaitan ada kelebihan nabi yang tertentu. Nabi Musa kelebihan dia, Nabi Ibrahim kelebihan dia, Nabi Isa kelebihan dia,
dan juga ada rasul, 5 rasul ulul azmi, yang itu lebihnya sikit daripada rasul-rasul yang lain. Maka kita ambil apa yang Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, itu sahaja. Lain daripada itu kita anggap semua mereka adalah sama. Kita beriman kepada mereka semua dan apa yang mereka bawa. Betul di penghujung dia kata wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, muslimun adalah orang-orang yang tunduk patuh Islam, berserah diri kepada semua perkara itu beriman kepada Allah, kitab dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum ini. Baik, juga tadi kita dah melihat, kita dah membaca ayat yang ke 84 tadi, daripada surah Ali Imran kan. Saya tuliskan di atas sini. Ini adalah surah yang ketiga. Ini surah yang ketiga, ayat 84. Ini ayat yang sedang kita bincangkan. Surah 2. Surah 2, ayat 136. Baik. Ustaz, Ya saya. kalau Ustaz buka macam saya buka ni, pakai surah ni, Ustaz boleh buka 2 Quran dalam satu masa, dalam satu skrin tu. Oh ya, macam mana caranya? Katakan saya punya ni surah My lah, pakai internet kan. Saya buka satu, buka 2. Jadi maknanya kalau saya nak buka Al-Baqarah, saya tekan klik Al-Baqarah, lepas tu satu ni. Boleh keluar 2 sekali. Atau lebih pun. Pasal kalau saya buat kerja kadang-kadang 3-4 skrin sekali. Oh iya ke? Kalau pakai yang surah My, pakai yang internet gitulah. Surah.my nama dia? Surah.my. Surah.my. Okey, baik. Saya cuba. Sama dengan apa yang Ustaz pakai. Cuma tak ada muka surat lah. Tapi okey. boleh buka 2 kali, 3 kali. Maksudnya Quran yang Banyak saya pun guna boleh. sama yang macam ni. Okey, cuma nanti dia boleh paparkan dua-dua muka surat yang boleh lain. pakai papan sebelah lah, tapi dikecilkan sikit lah. Yang pakai yang atas tu kan. Yang square atas tu, dia kecil-kecil tu. Yang sini. Yang dekat atas kanan tu ada yang suratnya nampak. Double-double tu dia kecilkan. Okey. Oh, sini 2 pages ni. Mana? Ustaz boleh pakai, buka lagi satu lagi kan untuk surah Al-Baqarah pula. Okey, baik. Nanti saya try. Dia klik-klik je. Try tengok-tengok nanti. Ustaz nak buat comparison kan? Kalau comparison macam Ustaz, macam ni senang Ustaz comparison. Ada betul lah. Cuma tadi menarik kat supaya kalau nak cepat kan. Nak cepat. Kena pakai ni dululah. Menariklah tu. Terima kasih Kalau nak comparison pakai cut and paste lah, pakai yang pemotong tu. Nanti Ayusham tolong kongsikan. Snipping tool. Ustaz pakai snipping tool bukan masukkan. Kalau orang tak bagi tahu kan memang tak kerti lah. Nanti Ayusham tolong kongsikan. Nama website ni. Surah.my lah. Surah.my. Okey, baik. Surah.my. InsyaAllah. Saya cuba selepas ni, takut Godi sekarang kan hilang pula. Balik cuba. Dah habis nanti cuba. Betul. Baik, kita melihat pada 2 ayat ini. 2 ayat yang sama. Dan kalau kita melihat pada 2 ayat ini, dia lebih kurang sama je lah kan. Apa bezanya? Ada beza ke? Lebih kurang je lah. Pada 2 ayat ni. Ada beza? Sama? Lebih kurang je sama lebih je kurang. Ustaz. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Okey, baik. Semua setuju lebih kurang. Boleh nampak kan ayat ni? Okey, baik. Kita nak melihat sikit pada 2 ayat ini. Allah sebutkan pada ayat yang ke-136 ini, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Pada ayat ke-384 Allah gunakan perkataannya qul amanna billah. Kan?
Satu kulu, satu lagi perkataannya adalah kul. So, ada perbezaan tak dua perkataan ni? Ada. Sudah tentu ada kan? Nemu bacaan pun ada beza. Baik, ada apa-apa lagi beza pada ayat ni? Dia fokus lah Ustaz, baru dengar anak ayat accident. Ha? My son, the son tu ada accident. Dia orang ni pergi tengok tak tu lah, tak boleh nak fokus sangat hari ni. Allah innallahi rajiun. Dia Alaina. kereta ke? Laina dengan Alaina Kereta, Ustaz. kereta. Alaina dengan Ilaina. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Tak tahulah. Alhamdulillazi Possible. afani wa ta'ala ka fatalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang langgar ke? Tak tahu lagi. Dia ada tusan tengah pergi tengok dekat Damansara dia. Oh ya, tapi dia macam mana? Okey. Tak Setakat ni tahu. Masa tu kita tak tahu. tak tahu keadaan dia cedera ke tak tahu lagi kan. Rasa should be okay lah kalau dia boleh call my son 2 orang tu. Agaknya lah. Harap dia tak ada apa lah. InsyaAllah. 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 Dia terlampau sibuk sangat. Ya. Tu risau tu. Alaina Dia dengan kalau anak dengar anak demam pun risau, dengar anak accident lagi risau kan. Ya, betul. Sebab dia bekerja macam 24 hours lah Ustaz, sebab dia dealing dengan Brazil dengan China kan, time dia lain. Oh, lain. Time lain pasal kapal ni kan. Alaina wa ma. Ya, memang So dia jugalah. terpaksa berjaga kat siang kat sini, malam. Sudah hilang. InsyaAllah. Dan Allah Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua mendoakan anak saya. InsyaAllah. Baik. Tadi dengar tadi menyebutkan perbezaannya adalah sini adalah Alaina. Alaina. ini Ala dengan ila. Ila ala. Alaina. Wa ma unzila ila wa ma unzila ala. Sini ada wa ma unzila ila. Wa ma unzila Ini ala. wa ma unzila ala. Ala. Okey. Baik. Ada perbezaan lain lagi ke? Wa ma utiya Musa. Yang wa nabiyyu itu Wa nabiyun. wa ma utia. Wa ma utiya. Kenapa dengan wa ma utiya? Nabiyyun min rabbihim. Pada an-nabiyuna Wa itu. ma uti. Wa ma utia nabiyyu namina. Utiya Musa wa Isa wa nabiyyu. Wan nabiyuna satu wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna. Satu lagi wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa wa ma utiya Isa wan nabiyuna. Min rabbihim. Min rabbihim. Ada lain lagi? La nufarriqu. Wa nahnu lahu tak ada dah sama dah. Sama semua lepas itu. Jalan semua sama. Sama. Ya. Yakin Yakin. Yang mula tadi. Itu final jawapan. Mula. Itu final lah tu jawapan tu. Tak tukar dah. Dah lock dah jawapan tu. Kan. Alaina. Tadi jawapan lebih kurang. Ini tiba dia pula lain. Lebih kurang. Tak masuk ayat, masuk makna tu lebih kurang. Ini sama. Okay. Memang masuk ayat umum lebih kurang lah. Memang ayat ini lebih kurang je pun. Boleh kata 90% sama je apa yang nak disampaikan kan. Kan tapi bila kita tengok pada dua ayat ini, satu bermula dengan kul, satu lagi kulu, satu lagi wa ma unzila alaina, satu wa ma unzila ilaina. Yang belakang ni pun sama lah, unzila ila Ibrahim, ini unzila ala Ibrahim. Kemudian kita ada wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna. Satu lagi kita ada wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna. Sebelum an-nabiyuna itu ada utiya. Baik. Maka kita lihat pada dua ayat yang lebih kurang sama kan. Nama-nama semua sama, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Asbat. Nama semua ada dan turutan dia semua sama kan. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Asbat. Sama semua kan. Lepas tu Musa, lepas tu Isa. Musa, Isa, Nabiyun sama. Urutan semua sama. Tak ada beza. Ada beza sikit-sikit je.
Kan kalau siapa belajar bahasa Arab, bezanya pada apa? Ala. Ala ni kategorinya apa? Huruf jar. Harf. Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar ni apa? Kata sendi kan? Kata sendi ni kalau dalam bahasa Melayu, benda yang besar ke ataupun benda yang kecil je? Kecil sahaja. Kecil sahaja. Yang so perbezaannya kecil je kalau tengok kan. Ala dan juga ilah kecil je. Dia punya beza dia. Dan kalau tengokkan pada kulu dan kul pun beza dia banyak tak? Tak banyak Tak. pun. Tak banyak. Kul apa beza kul dan juga kulu? Kulu tu Dulu mereka berkata. PL mudarat. Batu madi mudarat. Kulu. Kulu tu pengakuan ni Ustaz Yang kul tu suruhan. Okey, baik. Kulu kan. Betul sama. Kita lihat pada dua ayat ni. Kalau kita lihat pada kedua-dua ayat ini, maksudnya lebih kurang tapi ada sedikit perbezaan dan kalau boleh saya kira nak berkongsilah sedikit tentang perkara ini yang bezanya sikit sahaja, kecil je kan perbezaannya. Baik, ayat yang ke-136 ayat yang sedang kita bacakan ini Allah mulakan dengan kulu. Terjemahannya katakanlah. Ayat ke-84 ini kul, terjemahannya katakanlah. Dulu Tapi seorang wahai Muhammad, yang tu wahai orang-orang yang beriman. Tetapi Nampak terjemahan dah membantu kita diletakkan dalam kurungan. Satu itu wahai orang-orang yang beriman. Kan? Satu lagi wahai Muhammad. Baik. Kalau kita tengok pada konteks ayatnya, ayat yang sedang kita bincangkan ini, ayat 136 ini. Okay, saya balik ke ayat kita. Allah mulakan dengan qulu, maksudnya katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah mention tentang orang-orang beriman ramai kan? Allah tak suruh Nabi Muhammad je yang kata. Sedangkan pada ayat 135 itu guna qul, katakanlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad seorang je yang kata. Kan? Tiba-tiba bawah tu dialognya masih nak suruh cakap dengan orang Yahudi dan Nasrani juga, sama je. Tetapi Allah tukar suruh kepada qulu. Kenapa? Tengok ayat 135 tu Ustaz. Ayat 135. Kerana kalau kita melihat pada ayat yang ke-135, orang Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu semua pemeluk agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Kan? Disebutkan kepada Allah, Yahudi suruh kamu semua. Nabi dan juga orang-orang Islam ketika itulah suruh jadi sama ada Yahudi ataupun Nasrani, maka dengan itu mereka dia suruh orang Islam jawablah yang bawah tu. Akan tapi pada ayat 135 ini kan Allah gunakan kul dulu, Allah tak guna kulu. Allah suruh guna kul dulu. Seorang je Allah suruh Nabi cakap dulu. So pengajaran kita dapat ambil berbeza dengan kalau suruh guna kulu. Bila Allah guna kul seorang saja kan, menunjukkan kepada apa? Yang berkata ni ramai tak waqalu, dan mereka berkata. So ramailah yang cakap ni, Yahudi dan Nasrani ramai. Tetapi Allah suruh yang jawab itu bukan kulu, Allah suruh kul dulu. Allah suruh Nabi Muhammad dulu jawab. Menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kalau kan, pertama jalan nak menyampaikan kebenaran itu dia jalannya tak ramai orang. Sikit je. Tak ramai orang. Jalan nak menyampaikan kebenaran agama ini dia tak ramai. Jalan yang tidak dilalui oleh ramai orang. Betul Allah gunakan kul. Umpama macam Nabi Muhammad seorang je yang berada di jalan yang benar ketika itu dibandingkan dengan qalu di sini ramai kan yang mengajak kepada perkara yang tidak benar. Yang kedua, seolah Allah nak bagi tahu bila Allah sebut qul di sini, sedangkan boleh je Allah sebut qulu sebab selepas itu Allah sebut qulu. Atas tu guna jelas sama je qulu kan. Tak ada beza pun, konteksnya sama je. Tapi atas ni Allah guna qul dulu. Seolah Allah nak bagi tahu tetaplah berada di atas kebenaran walaupun kita hanya tinggal seorang je. Tetap berada di atas kebenaran walaupun kita hanya tinggal seorang je. Tetap. Seperti mana yang Allah sebutkan kepada Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dia adalah satu umat.
So kita tahu umat tu ramai ke atau seorang je? Ramai lah kan. Besar pun dia panggil umat. Tapi Allah kata sungguh Nabi Ibrahim, dia adalah satu umat. Dia dikira sebagai satu umat dah, walaupun dia hanya berseorang. Kenapa? Kerana yang dikira adalah atas kebenaran yang dibawa, bukannya atas ramainya orang yang mengikut. Maka pada permulaan, dia macam nak suruh Nabi Muhammad tu tetap, maknanya kan jangan dia goyah lah, dia nak menyeru orang kepada agama Islam ni kan. Kalau dah ramai di apa dia apa ni, Yahudi dan Nasrani ni, dia ada orang-orang Islam terikut, dia akan goncang, goyah lah kan. Jadi Allah gunakan perkataan tu untuk Nabi Muhammad tetap tetap dengan apa yang macam Ustaz sebut tadi lah, dia betul, atas kebenaran. Dia tak goyah. Dia tak goyah. Sebab kan kadang orang kan bila macam satu ketua tu, bila orang-orang dia dah melencong pergi tempat lain, dia dah rasa betul ke aku ni? Macam tu kan, dia akan soal dia kan. Betul. Rasanya pasal tu lah Allah gunakan perkataan tu kot. Betul. Allah nak suruh kita stick dengan kebenaran walaupun kita tinggal seorang. Kita seorang-seorang je yang tinggal. Tetap berada dengan kebenaran. Sebab jalan nak menyampaikan benda yang betul, nak buat benda yang baik, itu jalan yang tak famous, jalan yang tak glamour. Kan? Kalau jalan itu jalan yang glamour, jalan famous, ramai orang akan lalu pada jalan itulah. Ayatnya kita dah tengok kan. Apa tu, laukana aradan qariban wa safaran qasiran la tabau. Surah yang ke-9 ayat yang ke-46. Kalaulah jalan yang kau nak lalu ni wahai Muhammad, satu jalan yang dekat, dan perjalanan itu adalah satu perjalanan yang mudah, pasti ramai orang, mereka semua tu akan ikut engkau. Akan tapi ba'udat alaihim asyuqqah. Akan tapi jalan itu jauh dan jalan itu susah. Sebab tu dia tak ramai. Kalau jalan itu mudah dan dekat, maka akan ramailah yang ikut. Maka siapa yang berada di atas kebenaran, Allah nak menegaskan kepada dia kena tetap berada di situ. Jangan goyang. Jangan goyang. Kan seperti mana Nabi Ibrahim AS kan, kita dah tadabbur surah, kita tadabbur surah Al-Mumtahanah. Ingat tak tentang Nabi Ibrahim AS? Allah puji Nabi Ibrahim sebab apa? Sebab dia tegas di atas prinsip dia. Apa yang dia lakukan? Dia ajak kaum dia ajak ayah dia beriman. Tapi lepas tu ayah dia tak nak beriman, kaum dia tak nak beriman. Apa yang dia buat? Dia berlepas diri. Berlepas diri, bahasa Rahim juga. Berlepas diri. Dia berlepas diri, dia tinggalkan je, dia tak ada fikir panjang. Sebab apa? Dia tegas tetap atas iman dia. Walaupun kaum dia nak bakar dia, nak mengapa-apakan dia, ayah dia kata ala arjumannak, pasti akan aku rejam engkau ni. Dia tak ada apa pun dia pun, dia tetap atas prinsip dia, tak berubah. Kan? Kaum dia ugut dia. Kalau kau tak berhenti berdakwah engkau ni, kami akan halau, kami akan memenjarakan engkau. Begitu juga berlaku kepada Nabi Nuh. Tapi mereka tetap di atas kebenaran. Maka walaupun kita berseorangan, kita nak mengajak kepada kebaikan, kita nak buat kebaikan, pertamanya memang tak ramai lah. Tak ramai. Yang keduanya tetap berada di atas perkara itu kalau kita tahu itulah dia perkara yang sepatutnya dilakukan. Jangan goyang kerana mengikut trend, jangan goyang kerana kita ni orang pandang seru, orang pandang pelik, jangan goyang dengan perkara itu. Baik. Pada ayat 136 Allah kata qulu, katakanlah, baru Allah suruh wahai orang yang beriman semua. Kemudian di sini Allah suruh ramai-ramai untuk kata pula. Sebab apa? Menunjukkan yang ramai-ramai ini dia menyokong apa yang seorang ini bawa sama. Seorang cakap ke ataupun ramai cakap ke sama. Sebab apa? Semuanya berada di atas prinsip yang sama. Itulah di atas tauhid, mengabdikan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya setuju berada di atas agama Nabi Ibrahim hanifan, yang lurus dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka sesuailah di sini Allah gunakan qulu juga sebagai jawapan kepada orang Yahudi dan juga Nasrani yang mengajak orang Islam ketika itu untuk menjadi orang Yahudi dan juga Nasrani. Qulu, maka bersepakatlah kamu semua wahai orang beriman untuk menjawab dengan satu jawapan yang sama. Maka di sini digunakanlah perkataan qul. Qulu. Baik. Adapun ayat ke-84 ini
Kalau kita tengok pada konteksnya, saya tak buka lah, nanti boleh tengok. Ringkasannya adalah sebelum itu tak ada cerita tentang orang mengajak orang Islam untuk masuk agama dia ke, tak ada. Kan dia cuma tentang apa? Allah minta Nabi menyatakan prinsipnya itu kepada orang ramai. Maka Allah perintahkanlah kul amanna billah. Perintahnya hanya kepada Nabi Muhammad SAW kerana cerita sebelum itu tak ada cerita tentang orang Islam yang ramai diajak untuk memasuki agama yang lain ataupun penceritaan tentang sahabat-sahabat lain, orang Islam yang lain ketika itu. Cerita tentang Nabi je. So sesuailah digunakan tentang Nabi. Kemudian pada ayat ke-136 Allah kata amanna billah, kami beriman kepada Allah, sama dengan ayat 84. Wa ma unzila ilaina, ayat 136, dan juga pada ayat 84 wa ma unzila alaina. Apa bezanya? Bezanya ialah kalau mudah, kalau kita tengok pada ayat 84 dulu. Allah kata wa ma unzila alaina. Terjemahan letakkan apa? Ke atas kami. Dan apa yang diturunkan? Kalau terjemahan di skrin saya ni dia letakkan sama. Dia letakkan kedua-duanya kepada kami. Diturunkan kepada kami. Dia letakkan terjemahannya sama kepada kami, sini pun kepada juga. Maaf. Bawah. Atas. Okey. Kepada kami sama. Kalau tengok terjemahan sama. Kalau terjemahan yang perkata sama tak? Terjemahan Quran. Kepada kami juga. Alaina tu Ke atas kami. Ke atas kami. Alaina ke atas kami. Ke atas kami. Ilaina kepada kami. Kepada kami. Okey, ini terjemahan Quran. Terjemahan Quran yang saya punya digunakan kepada kami. Tapi kalau terjemahan perkata digunakan ke atas kami. Terjemahan ayat digunakan kepada kami. Baik. Bila kita pada teks Arabnya berbeza. Apa bezanya ialah baik. Ala ini kita tahu terjemahannya ke atas kami. So perkataan ala bila sebut unzila ala, turun ke atas, itu menunjukkan perbuatan daripada satu tempat yang tinggi ke bawah lah. Kan? Jadi unzila alaina, diturunkan ke atas kami. So baik kita bayangkan atas kita lah, kan, atas kita. So mestilah benda yang turun tu mesti lagi tinggi daripada kita lah, kan. So barulah sesuai dinyatakan atas kami. Baik, maka itu yang Allah gunakan wa ma unzila alaina, apa yang diturunkan ke atas kami. Apa beza dengan wa ma unzila ilaina? Wa ma unzila ilaina, ila ini kepada. Kalau dalam bahasa Arab dia menunjukkan kepada berakhirnya sesuatu perkara yang nak disampaikan itu. Contoh, saya kata zahabtu ilal masjid. Zahabtu, aku telah pergi. Kalau saya kata aku telah pergi, kita tahu tak dah habis tak ayat tu? Dah. Belum habis lagi. Kata aku telah pergi, mesti kita tanya pergi mana? Kan? Masjid. Pergi mana? Tapi kalau saya kata aku telah pergi ke masjid, kan? Dan saya tak sambung ayat tu. Ayat tu dah difahami tak? Dah difahami dah. Sebab dah ada lengkap lah. Aku pergi ila masjid itu. Ila tu menunjukkan kepada berakhirnya maksud yang hendak disampaikan. Baik. Maka bila Allah kata wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, itu menunjukkan kepada apa? Apa yang Allah turunkan itu dia berakhir di mana? Kami. Berakhir kepada kami, iaitu kepada manusia. Okey. Dan kalau dalam konteks ayat ini, Al-Quran itu asalnya turun kepada siapa? Siapa? Muhammad lah. Nabi Muhammad lah. Asalnya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran itu dia berakhir di mana? Berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Kan? Kalau kita cerita tentang penurunan dia lah. Dia berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Baik. Maka apa beza dua ayat ni? Bila Allah guna wa ma unzila alaina, apa yang diturunkan ke atas kami, yang tadi kita sebutkan menunjukkan daripada atas ke bawah. Yang di atas itu siapa? Allah lah. Allah. Maka dalam ayat ini yang Allah nak ajak ialah agar manusia itu percaya bahawa kitab itu turun daripada
Allah. daripada Allah. So dia nak mengajak kepada siapa? Nak mengajak kepada Allah. Nak mengajak kepada kitab yang diturunkan ini datangnya daripada Allah. So nak percayalah kepada Allah yang telah menurunkan kitab ini. Maka digunakan alaina, ke atas kita, menunjukkan satu perbuatan daripada atas ke bawah. Supaya apa? Yang Allah inginkan adalah supaya manusia ini yakin bahawa kitab itu turun daripada Allah. Baik. Ayat ke-136, kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Ila digunakan ilaina menunjukkan kepada apa? Berakhirnya sesuatu, berakhirnya sesuatu apa yang nak disampaikan itu. Kiranya sampailah kepada destinasi itu. Sampai destinasi ilaina itu. Baik, dan kitab Quran ini turun kepada siapa? Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Allah guna wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada siapa Quran? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah nak ajak apa? Allah nak suruh tengok pada siapa pula sekarang ni? Nabi Muhammad lah. Nak tengok kepada Nabi Muhammad pula. Nak menyampaikan kepada orang yang mendengar ini bahawa kitab ini dia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nak Allah nak suruh pi percaya pula Nabi Muhammad ni, kena yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ceritanya dua konteks yang berbeza. Alaina nak suruh kita yakin kitab ini datangnya daripada Allah. So nak cerita tentang Allah, nak suruh pi tengok Allah, datang daripada Allah. Ilaina nak suruh pi tengok Nabi Muhammad, fokusnya kepada Nabi Muhammad, yang kitab itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketika itu yang menjadi halnya ialah mereka tak nak percaya apa yang Nabi sampaikan daripada Quran, kan, Yahudi dan juga Nasrani. Maka Allah kata wa ma unzila ilaina, menunjukkan kepada kitab itu diturunkan kepada Muhammad. So yang Allah nak suruh tengok Muhammad. Allah tak kata wa ma unzila alaina, nak suruh tengok Allah, sebab orang Yahudi dan Nasrani dia yakin kitab itu memang datang daripada Allah. Semua kitab sebelum itu, dia percaya kitab Taurat, Injil, semua itu datang daripada Allah, dia dah percaya dah. Cuma yang dia tak percaya adalah apa? Yang datang daripada Muhammad itu, yang dia tak percaya. So Allah tukarkan wa ma unzila ilaina. So fokusnya tukar. Daripada alaina fokus kepada Allah, kepada ilaina fokusnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah kaitkan selepas itu sama juga seperti mana kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. So nak suruh yakin sebagaimana yang kamu semua wahai Yahudi dan juga Nasrani yakin kepada siapa? Kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Asbat, Musa, Isa. Itu semua kamu yakin. So samalah dengan Muhammad, dia sama turunkan kepada mereka juga. Baik. Maka sebab itu ada perbezaan pada penggunaan unzila alaina dan juga pada penggunaan unzila ilaina, menunjukkan kepada fokusnya itu di mana. Bezanya sikit je, atas ataupun kepada kami, atas kami ataupun kepada kami. Tapi fokus pada dalam ayat itu berbeza yang Allah nak sampaikan dengan hanya penggunaan perbezaan kata sendi sahaja, itulah perbezaan pada huruf jar sahaja. Baik. Dan kalau tengok pada kedua ayat, Allah kata wa ma unzila alaina wa ma unzila ala. Allah ulang sekali lagi. Sama dengan ayat 136. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila. Sama. Allah ulangkan wa ma unzila ila, kan. Kenapa Allah ulang? Dalam kalau kita belajar dalam bahasa Al-Quran ni, kita tak masuklah pada poin-poin yang ini, sebab ini masuk pada poin nak belajar tentang ayat, tentang binaan ayat. So dia ke depan sikit lagi lah tentang ilmu binaan ayat. Dalam bahasa Arab dan khususnya dalam Al-Quran, kalau disebutkan dua perkara, diulang dua kali penyebutan, maka dia nak menunjukkan kepada dua perkara yang berbeza. Bila Allah kata wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang kami telah turunkan ke atas, dan apa yang telah diturunkan ke atas kami dan apa yang telah diturunkan ke atas Ibrahim, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan apa yang diturunkan ke atas kami itu berbeza dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yaqub. Dari sudut kitab. Kitabnya itu tak sama. Kita ada Quran, Nabi Ibrahim ada apa?
ada dia punya suhuf dia, kan? Mereka ada syariat mereka. Mereka ada cara ibadah mereka yang tak sama dengan kita. Maka diulanglah wama unzila ala itu. Jadi apa saja yang turun kepada kami beriman, dan apa saja yang turun kepada Nabi Ibrahim Ismail, walaupun dia mungkin berbeza dengan syariat kami, suruhan kami, kan, akan tapi kami percaya pada semua perkara itu. Baik. Kemudian di sini di belakang itu Allah sebutkan wama utiya Musa wa Isa wan nabiyun pada ayat ke-84. Ayat yang ke-136 wama utiya Musa wa Isa wama utiya nabiyun. Ada tambahan apa? Wama utiya sebelum an-nabiyun. Kenapa ditambah kat wama utiya sebelum an-nabiyun? Kenapa tak ditambah wama utiya Musa, wama utiya Isa, wama utiya nabiyun? Kenapa begitu? Tak begitu. Baik. Semua okey ke? Okey. Okey Ustaz. Baik. So sebab ayat-ayat ni, bila cerita tentang perbandingan ayat macam ni memang kena Dia tambah wama tu sebelum Nabiun tu. Wama utiya. bila sampai begini memang kena la'allakum ta'qilun, memang kena betul-betul berfikir. Ini sebelum Musa dia tambah ayat 84 tu sebelum Musa dia tambah. Yang sini selepas Isa. Betul. Jadi sini wama utiya Musa wa Isa sama, tapi bezanya sebelum nabiyun itu ada wama utiya satu lagi pada ayat yang ke-136. Ini kenapa bezanya? Kenapa sebelum Nabi Isa ini tak diletakkan wama utiya juga, dan apa yang diberikan, kenapa tak diletakkan? Baik, kenapa tak diletakkan wama utiya Musa, wama utiya Isa? Kerana wama utiya ni maksudnya apa? Apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tak ada yang tengah-tengah itu membezakan antara dua. Maksudnya tak diulang lagi wama utiya. Seperti mana yang atas ini kita ada wama unzila ilaina, wama unzila ila Ibrahim. Di sini tak ada. Kenapa? Sama poin yang atas tadi kita sebutkan. Bila tak ada itu, dia menunjukkan kedua-duanya itu perkara yang sama. Dan Nabi Isa AS, dia datang untuk apa? Datang selepas daripada Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menyempurnakan apa yang Nabi Musa AS bawa. Okay Ustaz, but prefer to listen only. Letih nak berfikir je. Tak apa. Saya dah tolong berfikirkan dah. Tinggal tengok-tengok je. Kan? Kenapa? Kerana apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu melengkapkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Maka sebab itu tak adalah diletakkan selepas antara Musa dan Isa itu ada wama utiya. Tetapi pada ayat ke-136 ini Allah letakkan wama utiyan nabiyun, dan apa yang telah diberikan kepada para nabi terdahulu. Ustaz, kenapa Allah letakkan di situ? tak boleh pakai muzakkar salim Ustaz. Tak boleh pakai muzakkar salim. Boleh, memang dia jamak muzakkar salim. Ramai? Betul. Memang betul, dia adalah jamak muzakkar salim, tepat. Betul. Dan soalannya ialah kenapa di sini ada wama utiya pada ayat 136, ayat 84 ini tak ada wama utiya, dia terus je wan nabiyun. Dia tak ada didahului dengan wama utiya. Kenapa? Kan? Sebenarnya tolonglah bila kita boleh terpaksa berfikir. Baik. Okey, kalau kita melihat pada ayat 84 ini, tengok ayat 84. Kenapa kan tak ada diletakkan wama utiya di situ? Poin tadi kita sebutkan apa? Kalau tak ada diletakkan, itu menandakan bahawa apa yang dibawakan itu sama. Betul tak? Kan, apa yang disampaikan itu sama. Kalau ada diulang macam wama unzila alaina wama unzila ala Ibrahim, diulang unzila ala itu kerana menunjukkan dia dua perkara yang berbeza. Kalau tak ulang wama utiya, maknanya sama jelah semua. Semua itu adalah sama. Apa yang sama? Apakah ada yang sama? Kita lihat pada surah yang ke-21 ayat yang ke-25. Surah 21 ayat 25 pada muka surat 324.
Muka surat 324 surah Al-Anbiya surah 21 ayat yang ke-25. Baik, kita baca. Ejaya ada ke? Kalau tak ada tak apa. Ada Ustaz? Ada. Alhamdulillah ada. Sampai KL selamat dah Ejaya. Alhamdulillah. 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 Baik. Ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Terjemahan. Dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu, beribadatlah kamu kepadaku. Baik. Dan kami tidak mengutus sebelum Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu, abdikanlah diri kepada aku. Menunjukkan apa? Semua rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang diutus, mereka membawa perkara yang sama, itulah la ilaha illa ana fa'budun. Mengajak kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para nabi dulu, yang lain-lain bukan para nabi dululah, semua para nabi dan Nabi Musa dan juga Nabi Isa membawa risalah yang sama, iaitu mengajak mengabdikan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Sebab itu di antara wan nabiyun ini tak ada letakkan wa ma utiya. Kenapa? Kerana mereka membawa satu risalah yang sama ke kesemuanya para nabi itu. Pada ayat 84. Baik, pada ayat yang ke-136 ini Allah letakkan wa ma utiyan nabiyun, dan apa yang telah diberikan kepada para nabi. Baik. Kenapa di sini ada tambahan wa ma utiya pula? Kan? Kenapa? Baik. Ada beberapa perkara. Yang pertamanya ialah beza yang ada Quran. Pertama ialah dia berbeza daripada asal atas ini, iaitu berbeza daripada Al-Quran. Pertama. Yang kedua, ada beberapa nabi yang disebutkan sebelum itu, mereka tidak sama dengan para nabi yang lain. Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa ada kitab dia, Taurat. Nabi Isa ada kitab dia, Injil. Kan? Para nabi yang lain mungkin ada kitab, mungkin tak ada kitab. Betul. Katakanlah ada para nabi yang lain juga mereka diberikan kitab ataupun suhuf dan sebagainya. Akan tetapi apa yang membezakan mereka? Yang membezakan mereka adalah mukjizat lain yang Allah berikan. Nabi Musa, dia ada 9 mukjizat dia yang boleh belah laut, dia ada tongkat dia, kan? Ada pelbagai, kan? Ada 9 mukjizat Nabi Musa. Dan itu pun berbeza dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS. Betul tak? Apa yang beza? Nabi Isa mukjizatnya apa? Antaranya dia boleh apa? Menghidupkan yang mati. Dia boleh menyembuhkan penyakit sobak. Tera bab-bab perubatan ni Nabi Isa tera. Berbeza dengan Nabi Musa. Dan sudah pasti berbeza dengan para nabi yang lain, tak sama dengan Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, ada sesetengah nabi yang Allah berikan Allah berikan pengetahuan yang Allah tak berikan kepada para rasul, para nabi ataupun umat dia. Yang Allah tak bagi. Yang tahu hanya dia sahaja. Yang dia pun tak sampaikan kepada umat dia. Baik. Kita lihat pada surah yang ke-72, ayat yang ke-26. Surah 72 ayat yang ke-26 pada muka surat
Nampak lagi suruhan dia ni. Muka surat 573. Contohnya Ustaz, cikgu boleh ni tanya contoh. Baik, kita akan lihat ayat ini. Surah 7 ayat yang ke-26 dan juga ayat yang ke-27 muka surat 573. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtadha min rasul. Illa man irtada min rasul. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Terjemahan. Tak sambung ke Ustaz? Ayat 27. Boleh, tapi poin yang kita nak ambil ayat 26 dan 27. Dah tadi kita baca ayat 27 dah tadi kan? 27 dah baca ya? Oh dah, okey. Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang gaib. Maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun. Ayat 27, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Baik. Barulah nampak. Kan kelebihan beza antara para nabi, betul letakkan Muhammad Utiyah. Beza para nabi yang lain itu dengan Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Sebab apa? Ada perkara tertentu yang Rasul itu tahu yang orang lain tak tahu. Nabi lain tak tahu, Rasul lain tak tahu, bahkan umat dia pun tak tahu. Sebab itu ingat tak dalam hadis Nabi SAW sebutkan, Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, maka pasti kamu akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Nabi sebutkan dalam hadis. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Maksudnya ada yang benda yang Nabi tahu, yang Nabi tak bagi tahu kita. Sebab itu hanya khas untuk Nabi SAW sahaja. Daripada perkara-perkara gaib yang Allah bagi tahu kepada Nabi SAW. Ya saya. Ustaz ni lah kot dalilnya yang ada kelas dulu Ustaz kata, Nabi dia boleh tengok belakang tu nyanyi lah Ustaz. Nabi boleh nampak depan dan belakang. Betul. Itu antara yang Nabi SAW sebutkan lah. Nabi SAW sebutkan. Itu rahsia, tapi itu pun Nabi dah sebutkan dah. Aku depan dan belakang, apa yang di depan dan apa yang di belakang aku sama. Nabi itu Nabi sebutkan dalam hadis. Itu antaranya lah. Tapi ada perkara yang memang Nabi tak pernah sebut langsung tentang apa. Dan kita memang tak tahu tentang apa. Antaranya yang hadis disebutkan. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan ketawa sikit dan akan banyak menangis. Apa yang dimaksud oleh Nabi tak tahu. Dan para sahabat pun tak bertanya. Sebab mereka tahu kalau perlu diketahui oleh umat, Nabi akan beritahu. Nabi itu adalah rahsia perkara gaib yang Allah beritahu. Itu antara Nabi dengan Allah Azza wa Jalla sahaja yang tahu. Dan maka ada para rasul yang bukan sahaja Allah sebutkan kelebihannya, mujizatnya masing-masing, yang itu Khalilullah, yang ini Kalimullah, yang ini Habibullah, kan masing-masing rasul ada kelebihan. Bahkan mereka ada rahsia sendiri antara mereka dengan Allah yang mereka sahaja yang tahu. Maka pada ayat ini juga disebutkan, sebab itu ada wama utiyan nabiyuna min rabbihim, ada utiyah. Menunjukkan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, itu ada perbezaan dengan apa yang diberikan kepada para nabi yang lain. Antaranya apa? Ada rahsia-rahsia yang memang khas
Dan untuk mereka sahaja, kan? Lain daripada itu mukjizatnya berbeza, kitabnya itu ada yang diberikan, ada yang pada Nabi yang tidak diberikan. Baik, maka ini perbezaan secara umum antara dua ayat 136 surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran ayat yang ke-84. Ini ceritanya sedikit. Kenapa saya bawakan? Sebab ini cerita ayat yang bunyinya lebih kurang sama dengan ayat kita lihat pada malam ini, kan? Dan saya nak mengajak melihat dari sudut bahasa sedikit lah, kan? Bahasa dia simple je lah. Kalau tengok pada sudut bahasa simple je, huruf jar je. Akan tetapi kan ada perkara-perkara yang kita dapat lihat perbezaannya nak faham kan? pada kedua ayat. Jadi dia, kalau kita begini kan, lakukan pada 1-2 ayat kan, atau satu muka surat tu ada 2-3 ayat. So memanglah Al-Quran ni memang takkan habislah dia punya miracle itu kan untuk kita bawa keluar. Dan untuk sedar perkara-perkara ni bukannya kena belajar sampai PhD, betul tak? Untuk sedar wa ma'utiyah sini ada, sini tak ada. Kan? Dari Perlu tak pemerhatian belajar aja. sampai PhD? Tak payah. Tak perlu. Pada pemerhatian sahaja. Dan itu kita tak dapatlah kalau kita hanya fokus kepada baca, kita mungkin takkan perasan perkara ni kan. Tapi kalau kita baca tu dengan niat, ya Allah, kau tolonglah beri petunjuk kepada aku, beri kefahaman kepada aku. Maka kita baca bukan niat aku nak khatam sahaja. Kalau kita baca niat nak khatam, kita akan bekerja nak habiskan bacaan itu. So kita tak perasanlah dengan perkara-perkara ini yang Allah masukkan dia, kan? Dia mungkin orang pandang benda itu kecil je, kan? Tetapi bila kita duduk sekejap, kita membandingkan antara dua ayat, tengok penggunaan perkataan, maka minimum kita akan kata, ya Allah, kan? Betapa hebatnya penggunaan perkataan yang kau pilih pada sesetengah ayat. Ya. Dan bila kita dapat merasakan kekaguman perkataan yang Allah gunakan dalam ayat, itu dah satu bentuk yang akan membuatkan kecintaan, keimanan kepada Allah itu akan bertambah. Sebab apa? Sebab Allah gandingkan dalam ayat ini, qul amanna billah wa ma unzila alaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Allah terus gandingkan diri dia dengan apa? Dengan apa yang diturunkan, iaitulah kitab dia. Kan kitab dia. So ini cerita kan, kalau diletakkan gandingan, so mestilah ni hebat dengan hebat juga ni. Dia bukannya yang biasa-biasa kalau nak gandingkan. Macam Allah gandingkan apa? Berbuat baiklah kepada Allah dan ibu bapa. So Allah macam gandingkan Allah dan juga ibu bapa. So tinggi tak taraf ibu bapa tu? Tinggilah. Sebab apa? Digandingkan dengan Allah. So di sini Allah gandingkan diri dia dengan kitab yang diturunkan. So tinggi tak martabat kita tu? Tinggilah. Ya. Maka sebab itu macam mana nak merasakan kitab ini tinggi? Antaranya dengan melihat pada perkara-perkara yang orang kata alah beza sikit je, kata sendi je kan. Ini ada, sini tak ada. Alah sikit je beza dia. Tapi pada orang yang nak memahami, orang yang nak menambah keimanannya, itu dia akan melihat semua perkara ini adalah peluang-peluang untuk dia semakin yakin dengan Al-Quran ini. Ustaz, kenapa lah Allah tekankan di ayat 136 dan tidak ditekankan dalam ayat 384 tentang apa ni, perkara-perkara yang ada Rasul tu dia tahu tapi dia tak bagi tahu kita tu. Okey, baik. Kenapa di sini ada tentang ada wa ma'utiyah 136 dan pada ayat yang ke-84 ini tak ada wa ma'utiyah. Baik. Sebab yang 136 ni dia bercakap dengan orang-orang yang beriman semua kan. Jadi apa mesej dia kepada kita? Yang ni dia cakap suruh Muhammad bercakap kan. Yang 384 tu. Tapi yang 36 tu dia nak bagi mesej apa sebenarnya kat kita tu. Betul. Percaya pada yang gaib ke apa? Bezanya apa? Kena percaya pada yang gaib ke apa? Bezanya tadi kita tengok ayat 84 dia guna alaina. So alaina tadi fokusnya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Rasul ke kepada Allah? Allah, Ustaz. Fokusnya keimanan kepada Allah. Allah. Yang ilaina fokusnya kepada siapa? Keimanan kepada siapa? Pada Nabi. Nabi Kepada Muhammad. Nabi. So yang ayat 84 fokusnya itu keimanan kepada Allah. Maka sebab itu bila Allah sebut dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan para nabi, Allah tak sebutkan ada perbezaan. Sebab apa? Sebab nak fokus cerita tentang Allah, bukan tentang keistimewaan Nabi tu. Rasul tu bukan nak cerita tentang itu. Nak ceritanya tentang Allah.
So bila dilihat pada sudut Ah. Allah, semua nabi ni sama, semua datang diutus daripada Allah. So semua sama. Datang daripada Allah sebab fokusnya kepada Allah. Tapi bila fokusnya kepada nabi ataupun rasul itu, maka di situ Allah letakkan yang ini beza, yang ini beza, yang ini ada lebih sikit, yang ini aku tak bagi kepada nabi dan juga rasul yang Baik. lain. Ilaina dan alaina tu bawa kepada fokus yang berbeza dan akhirnya dalam ayat itu pun dia beritahu kita bezanya. Kenapa sini ada wa ma utiyah, sini tak ada wa ma utiyah. Fokusnya itu yang So, nak berbeza. membina kepercayaan kita lah kepada Nabi ke. Betul. Sebab yang ayat 136 yang kita sedang bincangkan ini, kan, Cik Ulani kata tak perasan juga Ustaz selagi tak ada yang membimbing untuk mentadabbur, memahami terjemahan dan tadabbur amat-amat berbeza. Tapi zahirnya itu boleh lah. Yang sekarang ni kenapa kita perasan? Sebab kita duduk dan bincang lah. Maksudnya kalau kita baca Al-Quran tu kita duduk dan tengok, perhati, kita mungkin akan boleh perasan lah perkara itu kan. Kenapa Allah nak suruh ni? Tak tahu kan? Terima kasih Ustaz. Kalau kita tak tahu Ustaz. Bukan saya. Ustaz nak tanya, Silakan. adakah ayat 84 ni turun dulu daripada ayat 2136? Baik, adakah ke 84 ini turun pada ayat 136? Baik, ayat ayat 136 ni surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dia Makkiyah ke Madani? Al-Baqarah Makkiyah. Makkiyah kan? Al-Baqarah Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah ke Madaniyah? Makkiyah. Al-Baqarah Makkiyah. Makkiyah. Okey. Makkiyah ke Madaniyah? Ali Imran Madaniyah. Maksudnya Betul. ayat 136 lah turun dulu. Al-Baqarah Makkiyah ke Madaniyah? Madaniyah sebab dia banyak hukum Ustaz. Madaniyah Ustaz. Hukum kan banyak di Madinah. Ni kan hukum dia jadi suruh kita ni. Siapa yang ada rujukan Madaniyah ke Makkiyah? Dua-dua Madaniyah. Dua-dua Madaniyah. Madaniyah. Dalam Musa Dia ada banyak tulis lah. hukum ni kan. Dalam Musa ada tulis Al-Baqarah adalah Madaniyah, yang Ali Imran juga adalah Madaniyah. So kalau Katalah, dua Madaniyah, mana satu yang turun dulu? Mana satu yang turun dulu? Jawapannya ialah saya tak mengkaji bahagian itu. Terima kasih pada soalan. Saya KIV, saya akan cuba melihat. Sebab ada setengah ayat disebutkan asbabun nuzul dia, sebab nuzul bila diturunkan itu. Ada ayat, bukan ada ayat, banyak ayat yang tak disebutkan bila penurunannya. Yang disebutkan penurunannya bila ada kisah-kisah berkaitan dengannya lah. Ada special, sahabat tu bertanya ke, ada satu yang terjadi ke, so adalah. Tapi kebanyakan ayat tak ada asbabun nuzul, tak diceritakan bila diturunkan ayat tersebut. So bila tak ada cerita, kita hanya ambil daripada daripada surah itu Makkiyah ke Madaniyah. Kita ambil daripada situ sahaja. So bila tengok dua-duanya adalah Madaniyah, so kena kecilkan sikit skop dia lah kalau kita ada maklumat tentang itu. Iaitu kena pergi cerita tentang ayat 136 ini bila, dan kena pergi cerita ayat ke-84 ini bila, untuk kalau nak cari, nak kecilkan skop, kalau ada maklumat tentang berkaitan tentang perkara tersebut. Dan untuk sekarang saya tak dapat nak berikan jawapan itu kerana saya tak ada jawapan tersebut. InsyaAllah saya akan cuba mencari maklumat tentang ayat 136 dan juga ayat. Tapi kalau kena percaya kepada Allah dulu, surah 3 lah dulu. Lepas tu barulah turun hukum yang tu 136 tu suruhan dah. Kalau ikut Nabi. Nabi macam tu lah. Ikut logik saya. Nabi macam tu lah. Sebab mula-mula percaya kepada Allah. Lepas tu barulah kepada Nabi. Muhammad. Mungkin saya tak boleh kata salah dan saya tak boleh kata betul lah sebab saya tak tahu. Tapi so saya boleh kata mungkin. Tapi yang tu kalau bab kenafikan tu dekat Mekah dulu kan. Tapi di Madinah dia untuk nak sebab bila sampai di Madinah
dia masih lagi nak mengukuhkan. Sebab apa? Sebab waktu Oh, tu dah ada cabaran lain pula. oh Dah ya. ada cabaran yang terang-terangan daripada dulu. Mungkin di Mekah cabarannya daripada luar. Bila di Madinah cabarannya daripada dalam pula, orang dalaman. Munafik Kan? dah ada. So sebab itu di Madinah, ayat Madaniyah, surah Madaniyah masih ada lagi ayat tentang akidah, tauhid. Tidak. Tapi nak as a reminder, nak remind balik. Nak suruh ingat balik, nak suruh pasakkan balik apa yang dulu dah belajar dulu ketika di Mekah. Baik. Maka unzila alaina unzila ilaina, fokusnya pada satu Allah nak dan suruh fokus kepada Allah, satu lagi nak suruh fokus kepada orang yang diturunkan kitab itu, dan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita pada ayat 136 ini, Allah mulakan dengan Allah sebut tentang apa yang diturunkan kepada kami, iaitu kepada Nabi Muhammad, sebelum Allah sebut apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Allah sebut dulu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, lepas tu baru sebut semua nabi-nabi yang lain yang belakang ni. Sedangkan yang terakhir sekali siapa? Nabi Muhammad. Muhammad lah. Patut Nabi Muhammad last sekali lah kat belakang tu. Kenapa dia sebut dulu yang lain ni? Dia sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni bapa. So sebutlah bapa dulu. Kan? Baru sebut keturunan Ismail, dan Nabi Muhammad datang daripada Ismail itu. Tapi kenapa dia sebut Nabi Muhammad dulu, Ilaina dulu. Lepas tu baru disebut ila Ibrahim, Ismail dan seterusnya sampai belakang itu. Sebab dia bercakap pada orang beriman. Sebab dia cakap kepada orang beriman. Beriman Baik. dia memang dah percaya lah Nabi Muhammad. Kalau dia bercakap pada Yahudi Nasrani, dia orang tak terima Nabi Muhammad, so dia orang tak dengar kan. Okey. Baik, ini maksudnya siapa yang bercakap kepada orang beriman? Allah lah. Ya. Allah yang berkata kepada orang beriman Wahai, lah. katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Allah cakap pada orang Ini beriman. perintah Allah. Pada Qul orang ni yang maksudnya beriman. perintah Allah kepada orang beriman. Qul Dia ini dah- perintah Allah juga, cuma kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya cerita tentang apa yang cerita Nabi Muhammad dulu, cerita Nabi lain. Baik. Kenapa? Antaranya ialah fokusnya kepada Nabi Muhammad SAW dulu tentang Nabi dan juga kitab yang dibawa. Kerana kitab yang Nabi Muhammad SAW bawa, dia apa? Dia Mukjizat. yang paling pelengkap Paling kepada yang lengkap lain dan Ustaz. merangkumi dan pelengkap. dan ada yang memansuhkan hukum yang lama lah daripada kitab-kitab dulu. tepat sekali. Dia paling lengkap dan dia akan ada yang memasukkan hukum-hukum yang datang Betul. sebelum itu. Maka dia sebutkan yang tu dulu, sebab yang ni yang paling yang grand sekali, yang paling besar sekali. So fokus yang tu dulu. Lepas tu sebut wa ma unzila ilaina, turunkan kepada kami. Sebut dulu kepada yang apa yang turunkan kepada Muhammad. So ini yang utamanya sekali sekarang ini. Yang dulu semua itu besar, hebat, tetapi bila turunnya Quran, yang lain tu semua tak boleh lawan dah dengan Quran. Ini yang paling Aduh, nampak simple tapi susah. Ustaz, ya saya. Ustaz, ada Ya, saya. kemungkinan tak ayat yang 384 ni ayat turun direct kepada Nabi Muhammad? Maksudnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Yahudi satu orang, Yahudi lah. Yang kedua ni apabila orang yang beriman atau sahabat-sahabat Nabi berjumpa dengan Yahudi. Ayat 316. Okey baik. Betul lah tu. Ada kemungkinan begitu kan. Jadi kena tengok konteks ayat dia lah. Kalau kita tengok konteks ayat 384 ini ceritanya tentang apa, so kita boleh tahulah fokusnya itu tengah situasinya itu tengah dengan siapa. Kalau 136 kita tahu situasinya tengah dengan orang-orang Yahudi, tengah bersembang dengan mereka. Di sini terus kul amanna billah. Sebab Tengok sebelum itu. fokus dia Ayat ni sebelum- sebab orang masih mencari-cari lah agama apa ni, Allah dia, Tuhan dia. Dan Nabi mengajak dia Ayat baik, cerita ayat sebelum itu ceritanya tentang ahli kitab juga, ayat 78 surat sebelah. Dan sungguhnya di antara mereka itu ahli kitab, ada ketua-ketua agama yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca kitab Taurat dengan mengubah maknanya. Baik, so tengah cerita tentang siapa? Bukan cerita tentang ahli kitab semuanya, tapi dia cerita tentang apa? Ulama-ulama yang ada dari kalangan Bani Israel, yang mereka membaca kitab Taurat itu dan mereka ubah makna dia ikut apa yang mereka nak. Betul. Kemudian ayat 79 Allah kata makana li basyarin, tidak patut bagi seorang manusia. Cerita tentang apa? Seorang.
yang diberikan kitab, agama dan hikmah serta pangkat nabi. So cerita fokus tentang seorang, kan. Maka sebab itu kalau tengok bawah tu cerita tentang seorang. Sebab itu pada ayat sebelah itu Allah kata kul, katakanlah wahai Muhammad, amanna billah, kami beriman kepada Allah. So ceritanya memang mengada orang Yahudi juga, cuma dia tengah cerita pada satu kelompok yang khas daripada kalangan Yahudi itu tentang ulama-ulama dia dulu, yang mereka itu ada kitab juga, tapi dengan kitab itu mereka merubah ikut makna dia. Tapi dengan Nabi Muhammad SAW tak, kan? Ada kitab juga diturunkan daripada Allah, fokusnya. Kenapa fokusnya di sini kepada Allah? Kerana dia akan kata kitab kami ni special, kan, daripada Allah, dan mereka beriman Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Cuma yang mereka tak nak percaya, tak nak beriman adalah Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad tak fokuslah kepada dia, wa ma unzila ilaina, tak fokus pada dia. Sebab kalau fokus pada dia, nanti orang akan macam tak naklah dengar. Tapi bila dia fokus kepada Allah, wa ma unzila alaina, so Nabi dan juga orang Yahudi ketika itu dah ada satu perkara yang sama. Apakah dia? Kitabnya itu turun daripada Tuhan yang sama, fokusnya sama daripada atas. So mudah-mudahan dia lembutlah sikit nak terima apa yang Nabi SAW sampaikan, iaitu Al-Quran, kerana semuanya daripada fokusnya sama, alaina, fokusnya sama daripada atas. Dia bukan daripada ilaina. Nabi tak bawa dulu kepada diri dia, Nabi bawa kepada apa yang sama dulu, kan. Sebab itu dalam Quran Allah kata kepada Muhammad, qul ta'alau Muhammad ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nabi kata, Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, jom kita mari tengok sama-sama apakah dia perkara yang sama di antara kita ini. Iaitulah apa? Alla na'budu illallah. Itu kita semua ni memang hanya nak mengabdikan diri kepada Allah. So Allah ajak Nabi berdakwah dengan cara mencari perkara yang sama. Apa kita punya persamaan? Itulah yang samanya apa? Semuanya percaya dekat Allah. So digunakanlah poin itu kerana orang Yahudi dia percaya kepada Allah dan kitab mereka turun daripada Allah. Oleh sebab itu pada ayat ini kul amanna billah wa ma unzila alaina, fokusnya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Maka kalau ikut Haji Rosyam kata tadi, adakah ada kemungkinan kul ini Nabi tengah cakap kepada Yahudi? Ya, memang tengah cakap kepada Yahudi dan juga Nasrani ketika itu. Tetapi dan juga kenapa digunakan kul sahaja? Kerana konteksnya tengah cerita tentang seorang, satu golongan kecil daripada Bani Israel itu, iaitu daripada kalangan ulama-ulama. Dia berbeza dengan ayat yang ke-136 ini, tengah cerita tentang orang Yahudi dan Nasrani yang tengah nak ajak orang Islam semuanya. Mereka semua tengah berdakwah pula nak ajak orang Islam kepada agama Yahudi dan juga Nasrani. Baik. Maka disebutkan dulu apa yang turunkan kepada Nabi. Sebab apa? Kerana kitab Al-Quran itu yang paling lengkap, yang memansuhkan semua yang ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Akan tetapi tidak ditinggalkan sebutan kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa? Kerana nak menunjukkan kita ni geng je sebenarnya. Kan? Sebab itu kalau dulu pernah timbul isu kan, yang ada pelajar sebarkan flyers, dia pakai t-shirt "We love Jesus", kan? Kan? Yang di Kuala Kangsar tu kan, yang mana mereka itu adalah Firdaus Wong daripada Firdaus Wong. Firdaus Wong punya grup, dan mereka berdakwah ketika itu kepada orang bukan Islam. So mereka carilah apa persamaan kita dengan mereka. So persamaan kita dengan mereka adalah kita dua-dua sayang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Dua-dua kita sayang. Kita Nabi Musa, Nabi Isa kita sayang. Kita percaya. So dia carilah persamaan itu, sebab Quran suruh pergi cari persamaan itu. Kan, dengan itu baru bergerak kan arah ke, bila ada perbezaan nanti baru kita dua akan bandingkan yang mana. Tapi cari dulu apa yang boleh menyatukan. Sebab tu kat sini Allah tak tinggalkan sebut kitab-kitab yang dulu-dulu juga, Ibrahim, Ismail, Isa, Yaqub. Sebab Yahudi dan Nasrani mereka beriman kepada nabi-nabi dan kitab sebelum itu, dan rasa seronok sikitlah kalau kita sebut dia orang punya nabi, kan, akan rasa seronok sikitlah. So kena bahasa kita kena jack sikitlah, rasa seronok, jack sikitlah bagi dia seronok, yang nak menampakkan bahawa kita dengan dia ni bukan musuh, kita dengan dia lebih kurang je, kan, ada beza sikit-sikit je. So
sebenarnya boleh duduk sembang, sebenarnya boleh minum sama-sama. Begitulah. Sebab itu disebutkan Nabi dulu, tapi nak sebutkan tentang apa? Quran dulu. Sebab nak menunjukkan ini dulu. Yang sekarang ini yang valid, yang ini dulu. Yang lain itu semua pun sama, kita percaya cuma yang ini. Yang valid sekarang ini, sebab itulah disebutkan pada awal ini apa yang diturunkan kepada kami dulu, yang disebut tentang Al-Quran dulu yang disebutkan. Okey, baik. Ayat ini menyuruh kepada kita apa? Allah menyuruh kepada orang beriman ketika itu agar menyatakan bahawa kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami iaitu Al-Quran. Dan bila disebut tentang kami beriman, ia perlukan apa-apa tak, ataupun kita hanya boleh cakap saya beriman kepada Allah dan juga dan juga kitab yang Allah turunkan iaitu Al-Quran. Kalau kita nak berkata begitu, adakah dia semudah dengan kita berkata saya beriman kepada Allah dan juga Quran? Kalau dalam agama dia ada menuntut apa-apa perkara yang lain tak? Ada? Tak ada? Bukti melalui amalan kita lah Ustaz. Ya Ustaz. Kalau kita kata beriman, apa tanda kita beriman? Kan contohnya kita membaca Al-Quran kerana kita beriman pada Al-Quran. Kita kita mempercayai qada dan qadar, jadi kita redha kepada apa yang berlaku. Macam itulah. I mean, perlakuan kita tu mesti membuktikan bahawa kita, betul lah apa pahaman iman kita tu. Baik. Jadi kita boleh berkata saya beriman kepada Allah dan juga Al-Quran. Ya, tetapi kalau kita cerita tentang nak berkata sesuatu di dalam agama, ia perlu kepada apa? Ia perlu kepada bukti. Ya, kerana setiap orang boleh berkatalah apa yang dia nak kata. Dan kita dah lalu sebelum ini tentang perkataan ataupun berkata dalam Al-Quran ataupun dalam agama ini perkara yang sangat-sangat dititik beratkan. Kan? Kerana satu perkataan seorang itu boleh masuk ke dalam syurga. Dan dengan satu perkataan juga seorang itu boleh masuk ke dalam neraka. Maka bila Allah katakanlah wahai orang beriman semua, kami beriman kepada Allah dan juga Al-Quran. Maka dia menuntut apa? Minimum apa yang dituntut ialah seperti mana apa yang Allah sebut dalam surah yang ke-61 ayat yang kedua ini pada muka surat 551. Kita lihat pada muka surat 551 surah yang ke-61 ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jaya, kena unmute Jaya dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Terjemahan ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Ayat 3. Amat besar kebenciannya di sisi Allah. Kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. baik, minimum dalam agama ini kalau siapa yang nak berkata sesuatu dia kena buat apa? Dia kena melakukannya. Itu minimum. Maka bila Allah kata qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah orang beriman, kami beriman kepada Allah dan juga Al-Quran. Maka yang dituntut selepas itu adalah apa? Untuk melakukan apa yang dikatakan itu. Itulah apa? Membuktikan iman dia kepada Allah dan juga iman dia kepada Al-Quran. So kalau orang kata saya beriman kepada Al-Quran. So apa buktinya? Dia kena buat apa? Baca, faham, amal. Baca semua faham. Baca, faham, Dia kena- amal.
Baca, faham, amal. Tu minimum 3 lah dia kena buat. Ah, Selain tambahan yang keempat itu dia kena sampaikan. ah, Kan kita mhm. dia kena baca, faham, amal, sampaikan. So ini tanggungjawab. Kalau dia kata saya beriman dengan Quran. Tapi kalau dia tak kata saya beriman dengan Quran, dia kena buat ni tak? Dia tak payah buat lah. Sebab apa? Dia tak cakap. Kan? Tapi kalau dia cakap, dia kena buat. Kan? So Baik kalau dia tak ni. cakap kalau kita tak cakap beriman, saya tak beriman kepada kitab, boleh tak? Tak boleh pula. Tak boleh pula. Tak boleh pula nak cakap saya tak beriman kepada kitab. Nak tak nak kena cakap. Kan? Jadi bila kita dah terpaksa cakap itu, apa yang kena buat? Kena sebab Kena itu buat lah. kena Kalau kita tak cakap akan gugur iman kita kan. betul. Akan gugur pula. Hmm. Kan? Maka kita tak ada pilihan lain. Dah Kecuali kena lah ikut. Susahnya lah kalau macam tu Allah paksa kita lah sebenarnya kan. Dalam keadaan kita tak rela. Betul tak? Kan? paksa rela. Tapi kita boleh pula pergi kerja setiap hari bertahun-tahun 8 sampai 5. Sedangkan ada hari yang kita tak rela nak pergi kerja, penat dah tak larat. Ada kerja yang bos suruh buat saya tak nak buat. Tapi kita rela buat. Paksa rela Ustaz. Sebab bos suruh terpaksa. Tapi kita buat tak? Kita buat juga. Sebab apa? Kita dah tahu saya ni pekerja. So saya kena buat lah. Kan? Saya kena buat lah apa yang saya kena buat. Kita dah berkahwin. Kan? Nak kena jaga tak pasangan? Nak tak nak kena jagalah. Ada anak. Boleh tak? Saya malas lah nak jaga anak. Menangis dah budak tu. Boleh? Tak boleh. Apa yang dah diberikan, dia datang dengan tanggungjawab. Dan tanggungjawab memang nak tak nak kena buat. Maka kalau dah decide untuk menjadi orang Islam, maka nak tak nak kena buatlah apa yang telah disebutkan dalam syahadah, dalam rukun Islam, dalam rukun iman dan juga rukun Islam itu. Tak ada pilihan lain pada kita melainkan untuk melakukan apa yang telah kita lakukan. Kalau tak nak buat tak apa, tak ada masalah. Cumanya ayat ketiga bagi tahu kepada kita kabura maqtan, amat besar kebencian di sisi Allah kepada orang yang bila kamu kata sesuatu tapi kamu tak buat. Kenapa Allah sebutkan ayat yang begini? Kerana kalau tak disebutkan begini, maka setiap orang akan cari alasan lah besok di akhirat. Akan cari alasan lah. Setiap orang dia boleh mendakwa, boleh cakap je lah apa yang dia nak cakap. Kan? Seperti mana ayat yang kita selalu ulang. Kan, berkaitan dengan siapa? Surah yang ke-49 kata-kata Arab Badui. Arab Badui kata pada ayat yang ke-14 surah yang ke-49 muka surat 517, saya bacakan sahaja. Muka surat 517 surah yang ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Senang je dia cakap. Takkan tapi Allah kata apa? Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman lagi. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab iman belum lagi. Kamu baru Islam je, belum lagi beriman. Sebab apa? Sebab iman itu belum lagi masuk dalam hati kamu. Maka kalau tak ada ayat as-saff tadi, maka setiap orang akan apa? Cakap je apa yang cakap. Dia boleh dakwa, saya orang beriman, Ikut orang Badui. Dia boleh sukalah nak cakap apa yang dia nak cakap. Dia boleh dakwa. Akan tetapi setiap orang akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia cakap, apa yang dia kata. Kalau tak, setiap orang boleh cakap apa yang dia nak cakap, dia boleh bersumpah dengan apa pun yang dia nak sumpah. Kalau dia tidak dipertanggungjawabkan dengan perkataan. Maka bila Allah kata qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, katakanlah wahai orang beriman, kami beriman kepada Allah dan juga kepada Al-Quran, maka dalam agama ini setiap apa yang diperkatakan dia kena lakukan. Kalau tidak, kemurkaan Allah, kebencian Allah yang amat besar akan jatuhlah ke atas dia. Maka kita nak tak nak memanglah terpaksa kan menjalankan apa yang telah kita cakap, walaupun dalam keadaan yang terpaksa, kerana banyak je dalam kehidupan kita ini yang kita terpaksa buat. Kita tak rela pun nak buat. Kalau ikutkan kerelaan, tak ada siapa pun yang nak pergi kerja. Semua orang nak duduk rumah, tahu-tahu duit masuk je. Betul tak? Semua nak duduk relax je kat rumah. Tak ada siapa yang nak keluar pergi bekerja. Hatta
Suri rumah pun tak nak bekerja di rumah itu. Semua nak duduk relax je. Kan, akan tapi setiap orang ada tanggungjawabnya yang perlu dia jalankan. Maka qulu, satu suruhan yang simple je. Allah katakanlah wahai orang beriman. Tapi tanggungjawab dia besar tak? Sangat besar. Nak menjalankan tanggungjawab qulu ini, kita akan menghabiskan seluruh kehidupan kita, masa dan umur kita untuk menjalankan qulu ini, nak menjalankan arahan qulu, katakanlah ini. Kerana dia kalau setakat nak berkata kurang daripada 5 saat, kita dah habis dah berkata saya beriman kepada Allah dan juga Al-Quran. Kurang 5 saat selesai dah. Akan tapi bukan itu yang dituntut. Yang dituntut adalah melakukan apa yang dikatakan. Maka itu yang Allah berikan kepada kita masa untuk kita buktikan apa yang kita katakan. Dan setiap orang Allah berikan masa yang berbeza. Ada orang Allah berikan 30 tahun, 40, 50, 60 tahun. Maka setiap orang kenalah membuktikan apa yang dia katakan. Dan kalau seorang itu dia bekerja dan dia tak perform, apa yang akan jadi? Memang dia akan kena buanglah daripada syarikat tu, kan. Dah bagi peluang bekerja, tak perform kerja dia, memang kena buanglah. Akan tapi betapa bersyukurnya kita ini menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Memang kalau nak tanya pasal performance, memang boleh kata memang tak perform lah pun, kan. Awal dulu memang dah kena buang dah, tetapi masih lagi sampai hari ini Allah berikan peluang untuk membuktikan apa yang telah kita diperintahkan untuk mengatakannya, itulah saya beriman kepada Allah dan juga Al-Quran. Maka kalau seseorang itu memahami apa yang Allah sebutkan dalam Quran, perkataan qulu sahaja, maka dia rasakan bahawa ya Allah, tak cukup masa aku ni, tak cukup masa nak buat apa yang sepatutnya aku buat. Maka sebab itulah kita ini Allah berikan amalannya sedikit, tetapi ganjarannya Allah bagi besar. Sebab apa? Nak cover lah benda-benda yang kita memang tak sempat nak habiskan buat ni. Memang tak perform pun, kan. Itu pun tak apalah, Allah bantu. Allah tahu kita ni memang performance tak bagus, Allah bantulah, bagi bonus. Buat sikit pahala banyak, buat sikit pahala banyak untuk nak tampung apa yang kita kurang itu. Maka jangan berasa lemah sebab tak sempat nak menghabiskan apa yang kita katakan, kan, tapi terus buat semampu kita dengan baki masa yang ada ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat menjalankan perintah Allah, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah wahai orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, iaitu Al-Quran. Kami buktikannya dalam masa umur yang engkau telah berikan ini ya Allah. Kami buktikan bahawa kami benar beriman kepada engkau dan juga kepada Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Semua maaf jika ada tersalah kata, terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhumah wa